Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijrah. Dan kita ucap terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Surau Al-Muttaqin Taman Legenda Padang Serai, Kedah, atas penganjuran program yang sangat bermakna ni. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ni bagi kita mengenang ataupun memperingati akan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akan Allah kira sebagai sedikit daripada tanda cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan syarat kepada kesempurnaan iman, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita seluruhnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita sebagai rahmat bagi sekalian alam. Laqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad telah diutuskan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina laqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ulama membahaskan apa maksud rahmat bagi sekalian alam tu. Tuan-tuan, satu kelebihan yang Allah tak bagi kepada umat-umat terdahulu, Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan rahmat yang Allah utuskan, Allah berikan melalui kehadiran baginda Nabi SAW. Antara dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertamanya, azab-azab ditangguhkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat jahat, buat maksiat, kalau dulu-dulu tunggang terbaliklah. Mau cara kita buat tuan-tuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah contohlah.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dulu ada satu kaum nama kaum Sodom. Kaum Nabi Lut. Sallallahu alaihi wasallam. Tempat tu nama apa? Sodom. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan. Depa buat apa ni? Depa ni jenis laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Laki suka kat laki-laki, perempuan suka kat perempuan. Bukan semua, ada sebahagian daripada depa ni. Lalu apa Allah buat? Allah bagi terbalik. Angkat tu, terbalik tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah sampai tempat tu. Tempat tu nama Laut Mati. Ada bahagian belah Jordan, ada bahagian belah Palestin. Dekat belah Jordan tu, pergi sampai ke hujung tu, ada satu gua duduk di atas tu, dia panggil Gua Lut. Tempat tu dipercayai Nabi Lut dan anak perempuan dia, diorang lari sembunyi kat dalam tu. Nama dia Gua Lut. Dia perbuat satu biara dekat dalam gua tu. Buat macam sallallahu alaihi wasallam tempat ibadat. Zaman dulu-dulu tu dah ada dah. Allahumma salli alaihi wasallam. Sebelah sana tu sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan. Sebelah sana Palestin. Belah sini Allahumma salli alaihi wasallam Jordan. Tempat tu punya pekat dia punya apa? Dia punya ayak dia. Pekat dengan garam. Pekat dengan garam. Siapa turun dekat dalam Laut Mati tu, dia tak tenggelam. Dia duduk terapung pasal pekatnya garam dekat laut tu. Depa kata, Allahumma salli alaihi wasallam, di situlah tempat kaum Nabi Lut. Yang dulu depa suka jantan dengan jantan, perempuan dengan perempuan. Lalu Allah angkat dan Allah kalih. Punya tak mau wabak yang mai daripada orang-orang yang nak buat panggil buruk tu, keluar sampai ke darat, Allah tutup depa ni dengan lapisan garam yang sangat tebal. Depa duduk tenggelam bawah tanah. Tuan-tuan, mau cara lagu tu Allah balas dekat kaum Nabi Lut, agak-agak apa kurangnya kita lah ni? Apa kurangnya kita lah ni? Faham tak ni? Ada tak orang buat panggil lagu tu? Ada tak? Bukan setakat ada, megah dengan perbuatan mereka ni. Mereka boleh tunjuk. Mereka boleh tunjuk dalam Facebook. Mereka ada grup mereka. Mereka ada persatuan mereka. Mereka fight. Mereka ada lawyer yang duk pertahan mereka. Mereka buat perhimpunan hari tu. Kat Kuala Lumpur, tuan-tuan tahu ataupun tidak ni? Tahu ke tak ni? Payah bercakap dengan orang tak ada Facebook ni, WhatsApp ni. Dan dia buat perhimpunan tu, perarakan, bawa bendera pelangi, itu lambang mereka, berani isytihar. Tuan-tuan, Allah SWT, agak-agak lah. Kalau dulu-dulu ni apa jadi, tuan-tuan, terbalik tak kira siapa dengan kita sekali, tuan-tuan, royub-royub cerita dia. Tapi Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah delaykan, Allah beri tangguh. Bukan setakat orang buat, kita buat pun Allah tangguh azab. Kita apa panggil kita tak buat, tuan-tuan. Apa jahat kita tak buat dalam hidup. Kalaulah kita macam umat terdahulu, tuan-tuan, agak-agak azab tu turun lama, kilat panah lama dah. Gempa bumi, kalih bumi lah, apa semua macam-macam, kena dah. Tapi Allah simpan. Untuk apa ni? Untuk dia bertaubat atas dosa-dosa dia. Tuan-tuan, malam ni kita nak bincang tentang apakah keistimewaan yang Allah bagi pada kita umat Nabi Muhammad SAW yang tak ada pada umat-umat sebelum ni. Tuan-tuan, nak tengok kita ni, kita tak tahu, tuan-tuan, kadang-kadang kelebihan kita. Pasal kita tak kenal Nabi kita Muhammad SAW. Nabi dulu pernah minta nak jadi umat Nabi Muhammad SAW pasal kelebihan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Kita tak berasa hebat pasal kita tak kenal apa kelebihan kita. Kita tak tahu. Tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita nak bincang ada 10, insya-Allah, kalau sempat habis 10 lah. Kalau tak sempat dekat mana separuh, dekat mana dan lah. Dekat mana dan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ulama duk himpun dan ulama bahas supaya kita tahu betapa mulianya kita sebenarnya nak dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tulislah, tulis ni. Tulis. Tulis. Kan, saya faham, saya mai sini saya faham dah, dia faham abang Ustaz. Saya pernah mai dah kat sini, pernah ceramah dah kat sini Ustaz ni. Pernah kan bulan ni? Tazkirah. Ramadan. Itulah saya tahu dah. Dia faham abang dah, kata kalau Ustaz pergi dekat Taman Legenda tu, Ustaz tengok depa jenis tak tulis.
Pasal orang situ jenis mengapai. Tu je tak. Tak apa tuan-tuan. Ni makan-makan Imam Syafi'i ni saya faham. Tak apa tuan-tuan, tak melawak tuan. Tak apa tuan-tuan, ramai ni pun okey dalam Ustaz Rahmat ni. Kan saya ingat tak ada orang tadi hujan dengan lebat pun cukup dengan PKPP apa semua ni. Tak ada orang dalam ni. Kalau tuan-tuan ni ramai ni alhamdulillah. Tapi ramai lagi yang tak main. Tak apalah lagu mana pun. Baik tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang Allah tak bagi kepada umat terdahulu, tahu apa dah? Allah sebut kita ini sebaik-baik umat. Kita ni Allah label kita, Allah letak kita ni tuan-tuan sebagai apa ni? Khairu ummah. Khairu ummah. Allah sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 10. Kuntum, kamu ni adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itulah yang lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah di kalangan orang-orang yang fasik. Ni satu pengiktirafan yang Allah bagi dekat kita yang lebih daripada umat-umat yang lain. Allah yang ciptakan kita dan dia label kita sebagai orang ataupun kaum ataupun ummah yang paling baik, khairu ummah. Tapi nak jadi khairu ummah ni tuan-tuan, dia ada job scope dia. Allah panggil dah kita ni khairu ummah ni, sebaik-baik umat ni, daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa alaihissalam. Ada lebih 100,000 para nabi, ada lebih 300 para rasul, ada 25 para rasul yang wajib kita imani dan kita kenal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada 5 rasul ulul azmi daripada seluruh para nabi dan para rasul yang ada kaum dia sendiri, daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa AS yang entah berapa trilion manusia tu, kita Allah panggil khairu ummah, umat yang paling baik. Layak tak Allah nak gelar kita sebagai khairu ummah? Layak sebab dia yang ciptakan kita. Bukan kita label kita sendiri. Bukan kita kata kita sendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah yang kata kita ni sebaik-baik umat. Tapi nak dapat title sebaik-baik umat tu, jawatan sebaik-baik umat tu, dia ada job scope dia yang tuan-tuan kena buat. Kalau tuan-tuan tak buat job scope ni, tuan-tuan tak layak nak mengaku sebagai khairu ummah. Nak dapat jawatan pengurus. Kalau ada jawatan pengurus, dia ada job scope yang dia kena buat. Masuk pukul 9 pagi, balik pukul 5 petang, manage department ni, manage department ni, pastikan laporan sampai dekat sini, buat audit sebagainya, tolong check ni, job scope dia. Kalau dia tak buat kerja tu, nama aja pengurus tapi kerja tak buat. Faham tak ni? Kita ni Allah panggil khairu ummah dengan Allah susun di tepi dia tu, job scope yang hampa kena buat. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa ya'muruna bil ma'ruf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ta'muruna bil ma'ruf. Allah guna perkataan anta. Kamu nak dapat title ni, nak pegang jawatan khairu ummah ni. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Buat tak? Buat tak? Tak buat, tak layak nak panggil khairu ummah. Kena buat tuan-tuan. Ni kita semua ni kena buat ni. Bukan cerita saya seorang. Bukan cerita ustaz main ceramah je. Bukan cerita AJK surau je. Semua kena buat kerja ni. Ajak orang buat baik. Yang kedua, halang orang buat maksiat. Wa tanhauna 'anil munkar. Kamu larang orang daripada melakukan kemungkaran. Conclusion dia, kamu nak buat, ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat ni, kamu takkan mampu buat kalau kamu tak ada benda yang ketiga ni. Wa tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah. Tuan-tuan duk ajak orang buat baik, tuan-tuan dapat apa? Ni saya duk ajak tuan-tuan, tuan-tuan mayanglah sunat witir, satgi lepas mayang satgi tuan-tuan mayang sunat witir.
Jangan balik lagi tak mayang sunat witir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kekasihku Nabi SAW, pesan padaku 3 perkara dan aku tak tinggal dah sampai bila-bila. Yang pertama, raka'atanud duha, 2 rakaat mayang duha. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, an utiru qabla an arqud. Solatlah witir sebelum kamu tidur. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, siyam, puasa 3 ayyam min kulli syahr atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi SAW pesan kat Abu Hurairah, Abu Hurairah, aku tak tinggal dah sampai bila 3 benda ni. Puasa 3 hari dalam sebulan, semayang witir sebelum tidur, semayang 2 rakaat, mayang duha. Aku tak pernah tinggal dah. Tuan-tuan, turunlah pesanan ni sampailah tok-tok guru kita mai jumpa kita dekat Padang Serai ni, bagi tahu mayang witir nah jangan tinggal, mayang witir nah jangan tinggal, mayang duha nah jangan tinggal, mayang duha nah jangan tinggal. Belajarlah puasa sunat. Tuan-tuan bangkit buat mayang witir, berapa ringgit agak ustaz tu dapat? Faham tak soalan ni? Saya suruh tuan bangkitlah mayang witir sekali, lepas mayang isyak kita bangkit mayang witir siap-siap. Tuan bangkit mayang witir, agak-agak tuan mayang 3 rakaat tu berapa ringgit saya dapat? Dapat tak? Dapat duit tak? Dapat lagi depan ulok. Tu pun kalau ingat, kadang-kadang lupa. Tak, yang suruh sunat witir tu, salli ala sayyidina Muhammad, bangkit mayang witir dapat apa? Tak dapat apa. Yang duk suruh sungguh tu pasal apa? Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Kalau dia tak beriman, dia tak suruh-suruh orang buat. Betul ni? Suruh orang buat tu, suruh orang buat ni, suruh orang buat tu, ajak orang buat tu, ajak orang buat ni. Mailah kita buat kebaikan, mailah kita pergi masjid, mailah ada kuliah. Dia tak bersungguh buat. Spend masa setiap hari punya banyak macam-macam dia nak buat. Tapi duk pulun buat kerja agama, nak ajak orang dekat agama. Pasal apa? Hang dapat apa ni? Tak dapat apa pun haban dunia. Orang tak ulok duit pun. Habis tu, Allah akan bagi ke akhirat. Tu tanda dia beriman kepada Allah. Dia tak akan buat kalau dia tak beriman pada Allah. Betul tak ni? Faham tak ni? Ni mereka ni main ni. Zairo ni. Tuan-tuan, Ustaz Semat ni. Birthday boy. Happy birthday to you. Makan ubi kayu. Tilok dalam kelambu, mimpi jumpa hantu. Itu ucap panjang umur rezeki, hidup dalam keberkatan, istiqamah dalam jalan ibadat, jalan dakwah hingga ke akhir hayat. Mai jauh-jauh balik kerja tuan sekalian, Ustaz Syumat tu balik kerja, mai dengan hujan mau cukup, mai pasang-pasang kamera, dapat apa? Dapat apa? Tak dapat apa, kena buat keluar duit gini, bayar internet apa, beli barang apa semua. Pasal apa yang bersungguh-sungguh buat ni? Sampai tinggal rumah, sampai tinggal keluarga. Pasal apa? Kalau dia tak beriman pada Allah, dia tak akan buat benda-benda macam ni. Betul tak? Tuan-tuan jadi AJK Masjid, susun orang, susun program, panggil ustaz, mai ceramah, panggil orang, susun apa semua ni. Tambah-tambah time PKP, kena tunggu kat depan pula. Tutup kunci masjid, saya pergi ceramah malah satu tempat. Nak cerita, saya pergi ceramah malah tempat punya PKP jaga ni. Kita sampai-sampai tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, pergi tandas dulu. Dia salah, saya nak mayang, nak ceramah apa semua. Pergilah tandas dulu. Elok pergi tandas, saya sampai tu orang tengah azan. Saya pergi tandas apa semua, tuan-tuan sekalian. Elok keluar tandas, orang dah qomat. Orang dah qomat, saya sampai-sampai, dia tengah semayang, saya nak masuk. Masuk-masuk, pintu dah kunci. Buka, kunci. Lepas tu tulis kat depan tu, seandainya anda terbaca notis ini, tahniah anda telah lambat masuk ke masjid. Kena teri ni. Tu mayang kat mana? Mayang kat tepi tangga. Subhanallah. Tuan-tuan, tu yang nak buat kerja sampai macam tu. Tu siapa bayar? Siapa bayar? Tak ada siapa bayar. Tuan-tuan JK kat sini ada elau tak? Ustaz ada elau tak? Angguk kuliah masa tak pernah nak mau je. Angguk lagi orang tahu pula. Tak ada yang duk pulun buat ni pasal apa? Kalau dia tak beriman pada Allah, dia tak sungguh buat tuan. Bukan nak sangat jawatan tu. Yang seronok kan jadi JK Masjid. Buat borang kata, tak buat borang kata. Buat susun program borang kata, tak susun program borang kata. Buat ni pun tak kena, buat ni tak kena. Susah tuan, ingat senang jadi JK Masjid. Kalau dia tak beriman pada Allah tuan-tuan, dia tak akan buat benda-benda macam ni. Lepas tu syarat nombor 1 nak buat, ajak orang buat baik ni apa ni? Beriman pada Allah. Yang kedua lagi dahsyat. Takkan ajak orang lagi, ajak orang buat baik, okey lagi. Nombor 2, halang orang buat maksiat, lagi payah nak buat. Dengan orang kata, dengan orang maki, dengan orang ngumpat, dengan orang kutuk. Tengok orang buat maksiat, tuan-tuan pergi tegur dia.
Tengok orang ada duk buat maksiat, orang tak pakai tudung, pi nasihat dia, pakailah tudung cik oi. Mayanglah cik oi. Ingat senang nak buat lagu tu. Betul kan? Lagi orang meluat kan? Lagi orang tak suka. Kalau duk marah orang, duk tegur orang, duk nasihat orang untuk buat ni, jangan duk tinggalkan kemaksiatan, dapat duit tak apa juga. Dapat maki hamun lagi ada. Sibuklah. Awak ingat hang ni ahli syurga. Ada confirm sangat ahli syurga dah kot. Aku buat masing-masing, kau suka akulah. Kita pun kata dia, pasal aku buat masing-masing lah, aku nasihat hang. Kalau aku buat duk sekali, tak apa. Sagi malaikat muka nakir, mai tanya soalan, aku tulis backup jawab. Aku takut pula sagi aku buat aku sebelah aku buat hang. Hang kena balun tiap-tiap malam, wawik aku tak boleh tidur. Kena jawab aku tu kadang-kadang ni. Dan salih ala Sayyidina Muhammad. Dah. Duk ajak, duk halau orang buat. Tuan-tuan tak akan mampu untuk buat kalau tuan-tuan tak beriman pada Allah. Betul dan Salih Muhammad. Pasal apa yang duk sibuk sangat dia tu tak semayang tu? Pasal dia tu saudara se-Islam kita. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih kepada saudara se-Islam dia macam mana dia kasih diri dia sendiri. Tu yang aku nasihat tu pasal apa? Pasal aku nak masuk syurga, aku nak hang pun masuk syurga sama macam aku. Aku takut masuk neraka. Aku tak mau hang pun masuk neraka. Aku macam mana aku tak mau masuk neraka? Aku tak mau hang pun masuk neraka juga. Yang duk sibuk pasal apa? Pasal hang tu saudara se-Islam aku. Aku wajib sayang kat hang. Pasal dia iman menentukan kesempurnaan iman aku. Beriman pada Allah. Tuan faham lah? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan betul-betul nak diiktiraf oleh Allah, macam mana Allah iktiraf kita sebenarnya dalam Quran, Allah sebut dalam surah Ali Imran ni. Kuntum khairu ummah. Kamu sebaik ummah. Dan betul-betul tuan-tuan nak pegang jawatan tuan-tuan sebagai khairu ummah umat Nabi Muhammad ni, tuan-tuan kena buat kerja ni. Tak kira tuan-tuan siapa. Tuan-tuan engineer, tuan-tuan lawyer, tuan-tuan kerja apa? Saya simak tukang rumah, tuan-tuan kerja kantin, tuan-tuan cikgu, tuan-tuan buat apa? Apa saja duduk tuan-tuan. Tuan-tuan kena buat kerja ni. Bukti bahawa tuan-tuan ni sebaik-baik ummah. Nak buat lagu mana Ustaz? Buatlah dalam posisi masing-masing. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, apa yang tuan-tuan mampu buat untuk ajak orang buat baik? Buat. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan pandai media, tuan-tuan buat media macam sahabat kita ni macam ni. Tuan-tuan pandai buat poster, tuan-tuan buat poster hantar kat orang. Tuan-tuan paling tidak tuan-tuan apa? Tuan-tuan ada duit sikit, tuan-tuan bagi sumbangan kepada pihak masjid agar dapat bagi ke ustaz, dapat susun program-program di masjid. Tuan-tuan nak buat macam mana lagi? Apa saja, pastikan kita buat ni hidup kata fikir pasal agama nak buat lagu mana. Nah, jangan duk fikir pasal kita aja, kena fikir juga pasal agama. Pasal kita ni Allah lantik dah sebagai khairul ummah. Nombor 1, salih ala Sayyidina Muhammad, kelebihan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dia, Allah lantik kita sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad khairul ummah. Nombor 2, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, merupakan umat yang paling awal sekali masuk syurga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang terakhir. Dan kitalah yang paling pertama sekali pada hari kiamat, dan kitalah orang yang pertama sekali akan masuk syurga. Allahu Rabbi, tuan-tuan, nikmat sangat besar Allah bagi kat kita umat Nabi Muhammad SAW. Bangkit di padang mahsyar, momen dia, waktu tu sangat dahsyat. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, nama kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahi. Bila kita bangkit di padang mahsyar tu, selepas bumi ni hancur, selepas berlaku kiamat besar, bumi ni hancur habis, tak ada apa dah. Semua makhluk Allah mati. Tak ada siapa yang hidup. Tinggal 4 malaikat betul tu. Malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israel. Dan riwayat ni cerita 4 malaikat
Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu Allah panggil malaikat Jibril. Allah panggil malaikat Israel. Kenal Israel? Kenal? Bila Israel datang memanggil. Kan? Saya pula sebut nama tu. Malaikat maut. Panggil malaikat maut mai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa lagi yang hidup? Kamu ya Allah yang hidup dan tidak akan mati. Dan ada malaikat yang lain, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, mereka ni masih hidup. Mereka makhluk dan mereka mati. Matikan mereka, mati. Lalu mereka mati. Tinggal siapa lagi? Tinggal Allah dan malaikat Israel dia, tinggal dia. Kamu juga makhluk pun dan kamu mati kamu. Maka malaikat Israel pun mati. Tinggal Allah. Allah kata, liman al-malikil yaum, siapakah yang berkuasa pada hari ini? Salih alaihi. Siapa lagi yang ada pada hari ini? Tak ada siapa dah. Salih alaihi sayyidina Muhammad. Lalu Allah kata dialah. Lillah, salih alaihi sayyidina Allah. Lalu dia kata dia. Lalu apa dia buat lepas itu tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah gulung seluruh alam ni. Allah gulung seluruh alam ni dengan 3 kali gulungan. Gulung, buka. Gulung, buka. Gulung, buka. Macam gulung kertas. Wallahu alam. Macam mana keadaan. Lepas tu bumi ni dihampak sejauh mata memandang. Dihampak waktu tu tanah putih macam kulit yang disamak. Putih. Tak ada tempat tinggi, tak ada tempat rendah. Sama sejauh mata memandang. Itulah yang akan jadi padang mahsyar. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan hujan. Turunkan air daripada langit, daripada bawah arasy Allah. Keluar air daripada bumi yang menenggelamkan tanah itu selama 40 hari dengan kedalaman 12 hasta. Air turun ni macam pekatnya air mani lelaki-lelaki. Mula 40 hari. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, selepas kering tumbuh kita ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tumbuh balik kita ni yang mana duduk di tempat-tempat kita masing-masing ni. Sallallahu alaihi wasallam berselerak lah yang kita tinggal tulang sulbi ni. Tumbuh balik kita ni macam sayur disebut. Macam pokok daripada benih tumbuh balik banyak, tumbuh daging, tumbuh isi, memanjang urat tumbuh. Duduk kita di tempat kita masing-masing tanpa roh. Allah hidupkan para malaikat balik. Hidupkan malaikat Israfil. Bagi balik ni. Apa trompet dia tu. Sallallahu alaihi wasallam letak balik trompet di mulut dia. Hidupkan malaikat-malaikat yang lain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian Allah ambil roh-roh kita seluruhnya. Suruh malaikat ambil roh-roh kita seluruhnya. Letak masuk dalam trompet malaikat Israfil. Yang sahabat tanya, ya Rasulullah, trompet malaikat Israfil tu besar mana? Dia punya lubang dia tu itu seluas langit dan bumi. Luas dia tu langit dan bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Ambil roh-roh kita seluruhnya. Dalam riwayat cerita ada 2 jenis roh. Satu yang bercahaya tu roh orang mukmin. Satu yang hitam itu roh orang kafir. Masuk tersusun dalam trompet malaikat Israfil itu. Kemudian dengan perintah pada Allah, tiupan penghidupan. Tiup. Lalu keluarlah kita ni, roh-roh kita ni daripada trompet malaikat Israfil ni macam lebah yang keluar pada sarang dia. Keluar, pergi cari balik tang mana jasad-jasad dia ada, masuk balik dalam tanah, masuk balik, lalu dia jumpa dengan jasad dia, dia masuk melalui hidung dia. Kemudian bertembak balik roh tu dalam jasad dia macam kata Nabi racun yang bertembak dalam tubuh manusia.
Terbang balik dalam badan dia dengan perintah daripada Allah, hidup. Hidup ni tuan-tuan, keluar ni, pakat-pakat keluar daripada tanah, terbongkak tanah, keluar. Ni buang-buang habuk di kepala, buang-buang tanah di dagu, buang. Hari apa hari ni? Nabi kata, Nabi lah orang pertama yang bangun. Nabi orang mula-mula sekali bangun. Nabi bangun, kita semua tak bangun lagi. Nabi tengok kiri kanan. Nabi tanya malaikat Jibril mai dekat dia. Hari apa hari ni Jibril? Hari ni hari kiamat Rasulullah. Hari kiamat. Mana umatku? Tanya kita. Tak ada orang yang bangun sebelum dia kamu, wahai Rasulullah. Lepas kita bangkit tuan-tuan. Allahumma salli alaihi, semua orang terpinga-pinga. Tengok kiri, tengok kanan, ni hari apa ni? Tak ada bukit, tak ada bangunan, tak ada apa, kosong. Waktu tu dalam riwayat cerita, langit warna kekuning-kuningan. Allahumma salli ala sayyidina. Tak tahu nak pergi arah mana. Nak buat apa, tak tahu nak pergi arah mana, tak tahu. Duduk dalam keadaan telanjang, tak ada selipar, tak ada lapik kaki, tak khitan. Telanjang. Sayyidina Aisyah bila dengar kata kita semua telanjang, ditutup muka dia. Pasal apa? Malu Rasulullah, nanti orang nampak kita. Rasulullah kata, dah hari tu orang tak tengok orang lain dah, melainkan masing-masing sibuk dengan hairi dia sendiri. Bangkit tuan-tuan, Allah Rabbi, tak tahulah nak pergi mana ni. Ni ada satu da'i. Dia panggil orang yang dia panggil sa'iq. Dia pemandu arah. Arah sini. Malaikat. Kita pun bergerak. Semua berimpun itu. Dia berimpun, berjalan, bergerak pi. Bergerak pi mana tu? Bergerak pi mahsyar. Tempat berimpun. Kita ni tuan-tuan, kecil-kecil. Nabi bila tengok, tu kau umatku, tu Jibril, tu kau. Dak Rasulullah, tu bukan umat kamu. Tu kau umatku Jibril, tu bukan umat kamu. Mana umatku, wahai Jibril? Umat kamu datang lambat. Umat kamu jauh, umat kamu kecil-kecil. Dia lambat ya Rasulullah. Nabi menangis tuan. Nabi teriak tunggu kita. Kita berjalan. Berjalan tak sampai. Waktu tu ada orang yang berjalan tuan-tuan sekalian. Allahumma salli laju, ada orang naik kenderaan, ada orang berjalan dengan muka dia. Macam mana berjalan dengan muka ni? Muka duduk bawah, kaki duduk atas. Rasulullah, sahabat dia, Rasulullah, macam mana orang yang berjalan dengan muka ke bawah, kaki ke atas ni? Depa ni lagu mana ni? Nabi kata, Allah boleh jalankan mereka dengan kaki mereka waktu hidup di dunia. Allah juga boleh jalankan mereka dengan muka-muka mereka nanti di yaumul qiyamah. Ada yang bangkit daripada mahsyar, mata buta, telinga pekak. Dulu tak mau dengar nasihat, orang nasihat tak mau dengar. Tunjuk, tak mau dengar. Tak mau tengok. Dengar, tak mau. Bangkit, mata buta, telinga pekak. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaannya? Tak tahu arah. Tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Dalam berimpun ramai-ramai ni, punya ramai duduk di padang mahsyar tu tuan-tuan. Dalam riwayat tersebut, kamu berdiri di tempat yang sama selama 70 tahun. 70 tahun. Tu saya baca riwayat paling sedikit tu. Ada yang ratus tahun lagi, ada apa. 70 tahun tu pun tak gamak dengar lah. Duduk berimpun, berimpit 70 tahun. Berimpit. Matahari mai tegak pula atas kepala. Sahabat kata, jauh mana Rasulullah? 1 mil. Kami tak tahulah 1 mil tu dekat mana. Peluh lah ya Allah, peluh sampai tenggelam. Ada dekat perut, ada dekat dada, ada yang sampai tenggelam dalam peluh. Masing-masing duduk, Allah Rabbi salim, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Semua pakat-pakat duduk kaluk, tolonglah. Allahumma salli alaihi wasallam. Lepas tu pekat cari Nabi mana boleh tolong kita Nabi. Tuan-tuan, tang tu saja tu berdiri 70 tahun dah. Satgi bila Nabi pi jumpa dengan Allah, pi minta tolong daripada Allah untuk selesaikan urusan kita ni. Waktu tu mula turun kitab amal. Lepas tu Allah panggil Allahumma salli neraka mai, neraka panggil, tarik neraka. Neraka ditarik oleh 70,000 tali kendali. Yang pada setiap tali itu ada 70,000 malaikat yang tarik dia.
70,000 tali. Setiap tali 70,000 malaikat. Besar mana neraka agak. Tarik mai, mai sampai depan kita. Sampai depan kita neraka pun naik. Naik lihat neraka tu. Hitam. Hitam. Mata neraka tu boleh tengok 300 tahun perjalanan. Bunyi ngauman neraka tu. Bunyi tu. Bunyi letupan-letupan neraka tu. Digambarkan dalam Quran. Keluar percikan-percikan neraka tu. Satu percikan neraka tu. Satu biji yang keluar tu. Tu sebesar satu kota. Macam kota. Satu kota keluar. Tu percik tu. Tu keluar macam satu kota. Allah, kita bila nampak neraka tu, semua beruk jatuh. Walau sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut, wa tara kulla ummatin jathiyah. Kamu melihat manusia semua jatuh melutut. Takut, tak berani nak panggung semua. Tuan-tuan, waktu tu Allah mula panggil. Mana umat Muhammad? Mana umat Muhammad? Depa ni, kita ni, umat Nabi Muhammad ni, mai lah kali. Lah kali, patut lah kali lah kira. Umat Nabi Adam tu umat paling awal sekali. Depa lah pergi mengadap dulu sebab depa lah awal dulu kat dunia. Tak. Mana umat Muhammad? Umat Muhammad duk tunggu dah, duk beratok dah. Kita duk beratok depan sekali. Umat yang lain pergi duduk belakang. Lagi umat Muhammad tak selesai, lagi tu umat lain tak boleh nak kira bicara. Berapa lama mereka nak tunggu, tuan-tuan? Tak tahulah kita ada berapa ramai duk ada. Bukan cerita satu kaum, seorang sudahlah. Kalau ada seorang depan kita duk tunggu queue ni, dia seorang duk depan kita duk belakang dia katalah mati umur 70 tahun. Daripada balik dulu ni, hari pertama balik tu, duit RM1 ni dapat mana belanja, mana haram ke halal. Siapa kata halal, pi cari orang tu pula. RM1 pertama mungkin belanja tu tak sampai 5 minit. Nak kira cerita RM1 tu entah makan berapa tahun. Tu baru RM1. Lu 70 tahun nak kira tu. Tuan-tuan, ni kita duduk belakang dia nak tunggu berapa lama ni? Tu baru seorang. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau satu kaum? Tuan-tuan faham saya duk cerita ni? So kalau boleh potong queue lagu tu, nikmat tak? Tu Allah bagi kat kita umat Nabi Muhammad SAW. Nak bagi gambaran. Tuan-tuan, bila kita dengar lagu ni, baru kita tahu, Allah, ya Allah, hebatnya umat Nabi Muhammad SAW ni. Hebat. Potong queue. Solat Jumaat. Ambil, tarik, hampa duduk last sekali, hampa pergi depan sekali. Selesai kita semua, tuan-tuan, pekat timbang, bincang, habis semua maklumat. Semua pekat masuk syurga habis. Mai. Kaum yang kedua, siapa mai pula? Kita dah penuh dalam syurga dah. Tuan-tuan, umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, ada 80 saf daripada 120 saf dalam syurga. Dalam riwayat sebut. Sebab tu Nabi SAW suruh kita apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu dia panggil sound effect. Ni, macam kita ceramah tengok TV atau teman bang kat belakang macam tu lebih kurang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Umat Nabi Muhammad SAW, umat paling mula sekali masuk syurga. Tahu tak siapa yang ketuk pintu syurga? Nabi kita Muhammad SAW. Waktu kita semua beratok nak masuk syurga, Nabi kata, akulah orang pertama sampai depan syurga. Pegang tu, pegang kunci pintu, gelang pintu syurga tu, ketuk pintu syurga tu. Ni yang duk jaga dalam syurga para malaikat. Siapa ni? Ni siapa ni? Aku Muhammad. Kata malaikat yang penjaga pintu syurga, dia kata apa? Dia kata, Muhammad, ahlan wa sahlan. Yang kamu, subhanallah, yang kami tidak dibenarkan untuk membuka kepada sesiapa pun selain daripada kamu, wahai Muhammad. Lalu pintu syurga dibuka dan kitalah umat pertama selepas Nabi SAW yang akan berarak untuk masuk ke syurga Allah, yang Allah sifatkan kita akan masuk berkumpulan-kumpulan. Satu grup masuk syurga. Tuan-tuan, untung tak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Untung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dua dah. Yang berikutnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Yang ketiga, umat Nabi SAW merupakan umat yang tidak akan sepakat dalam kesesatan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, yakni umat Nabi Muhammad SAW dalam kesesatan. Kalau adalah umat terdahulu, mereka seluruhnya satu, semua sepakat untuk buat satu jenis maksiat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bani Israel terkenal dengan kemaksiatan yang mereka sepakat buat. Peristiwa yang berlaku, Allahumma salli alaihi disebut sebagai apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi Allahumma salli ahlul qaryah yang berhimpun ramai-ramai untuk pi Allah larang pi tangkap ikan hari Sabtu, yang duk pi berhimpun tangkap. Tu. Pakat-pakat bersepakat untuk buat demikian. Umat Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang buat maksiat, akan ada orang yang memperbetulkan maksiat itu. Akan berlangsung sampai ke hari kiamat. Akan ada orang yang akan menegakkan kebenaran, Allah sebut dalam Quran. Akan sentiasa ada orang yang menegakkan kebenaran sampai ke hari kiamat. Yang ketiga. Yang keempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah memaafkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala lupa, tersilap dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim disebutkan bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terdetik dalam hatinya, selama belum diucapkan maupun dilakukan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, dimaafkan untuk umatku akibat tersalah, yang ini tak sengaja, terlupa dan dipaksa. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Tuan-tuan, Allah ajak kat kita satu doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tercatat dalam 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang tuan-tuan tolong jadikan amalan pada setiap hari. Amanar rasulu bima unzila baca-baca sama-sama ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata amin. Anas bin Malik bila baca doa ni, baca ayat ni, last kali dia akan kata amin. Pasal dia susunan doa yang diajak oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya, ya Allah, ampunkanlah kepada kami di atas perkara yang kami terlupa dan kami tersilap. Tuan-tuan, ayat susunan doa ni Allah ajak kepada orang-orang di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang risau bila dia diperintahkan oleh Allah untuk buat sesuatu dan meninggalkan sesuatu, dia kata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tapi dalam keadaan dia dengar dan dia taat, dia nak buat macam yang Allah suruh dia tu, tapi dia takut, dia tak mampu nak buat dengan sempurna. Kita semayang tadi sempurna tak tuan-tuan? Mana ada? Tak ada sikit pun tuan-tuan. Khusyuk ke mana, apa ke mana. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kami semayang kat tu, kat luar tu. Main lambat. Hujan Moscow. Sampai main lambat tuan-tuan. Tuan-tuan ingat khusyuk sangat tu. Allahu Akbar. Nampak orang duk tengok aku. Allah Rabbi.
Ni rokok cantik. Baca Fatihah sedap aja. Ni orang duk dengar kat belakang kot. Padahal orang tak heran pun kita kat situ. Tuan-tuan, Allah SWT, entah apa kita fikir dalam semayang kita ni. Baca pun tunggal langgang lagi, tuan-tuan, mana rukun qawli, fi'li, qalbi. Macam tak tahu lagi. Salih Asmat, tahu ibadat kita cuba nak buat tapi penuh dengan kecacatan dan kelemahan. Nak dengar sami'na, aku dengar, wa ta'na, kami nak taat, kami nak buat tapi kami tahu kami tak larat. Salih ala Syekh Muhammad. Nak buat semayang sunat, ringin tadi ustaz kata apa, bangkit mayang witir dulu tuan-tuan, bangkitlah sebelum balik mayang witir dulu. Teringin nak buat, elok bagi salam pom kentut. Teringin ya Allah, yang pom tak bagi, yang je 3 orang tumbang kat belakang. Tuan-tuan, Allah nak buat tapi saya tanya tuan-tuan, ikhlas jawab. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kentut lepas mayang, tuan-tuan rasa rajin nak pergi ambil wuduk masuk balik mayang sunat? Rasa rajin tak? Jangan harap aku pun tak buat. Kira start kita belah balik. Memang nak buat ustaz, dia kentut pula dah. Kira balik ustaz dah. Niat sudahlah, pahala niat pun jadi ya. Kita nak buat tapi kita tahu kita punya kelemahan. Bukan setakat nak buat. Nak tinggal maksiat pun duk tergelincir tu. Tak mau buatlah, sat-sat tergelincir. Tak mau buatlah, sat-sat terjun lagi. Tak mau buatlah, terbuat juga. Lagu tu lah kita. Maka kita minta apa? Ya Allah, minta ampunlah benda-benda aku silap, minta ampunlah benda-benda aku lupa, minta ampunlah benda tak sengaja. Agak-agaklah kalau Allah nak kira sampai apa dalam hati kita, lagu mana ibadat kita agaklah. Satu pun tak pakai. Betul tak ni? Tapi Allah tak kira apa yang duduk dalam hati kita sampailah kita zahirkan dia jadi perbuatan. Baru Allah nak kira. Tuan-tuan duduk ni kan. Kita ni Allah tak bagi duduk benci sama-sama kita, dengki sama kita, jangan. Salih alaihi wasallam. Jangan duduk dengki sama-sama kita, jangan duduk benci sama-sama kita. Tapi ada tak orang-orang duduk buat salah kat kita? Ada tak? Ada. Kita maafkan dia tak? Maaflah kat mulut. Hati? Ni duduk dalam kuliah ni, tengok dia mai pula. Mai duduk sebelah kita pula. Mai pula dah. Lah hati ya. Meluat akulah. Bila duduk jauh sikit, dalam hati. Baru sampai ke? Tu aku pun sampai ke? Melatnya aku, ya Allah, hati. Kalau Allah kira sampai hati tu agak ke mana kita lah. Tuan-tuan, saya Syekh Muhammad. Nak sembahyang Allahu Akbar. Ikhlas ni. Usalli fadhu maghribi salat. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, inna salati, sungguhnya sembahyang aku ni. Wa nusuki, ibadat aku ni, wa mahyaya, hidup aku ni, wa mati lillahi rabbil alamin, semua kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Betul sangat ni. Ada kawan lalu pula apa mah? Baca dia luar sikit, baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Betul lah. Faham tak aku cerita apa ni? Kalau Allah kira lah apa dalam hati kita tentang lagu mana agak? Habis mayang pun tak ada, perangai apa elok pun tak ada. Dia tak ada apa, kosong tu dah habis, cerai sungguh apa. Tak ada apa pun. Tapi Allah ni punya penyayang kat kita tuan-tuan, benda dalam hati kita Allah tak kira lagi. Nak kira tu bila? Bila sampai dia buat benda tersebut, baru Allah kira. Riak. Buat riak tu, baru Allah kira atas perbuatan riak tu Allah padam pahala. Selagi duduk mainlah hati ni, itu tanda iman bila kamu membenci apa benda buruk yang ada dalam hati kamu, kata ulama. Ustaz saya ni, ya Allah Ustaz, saya sedekah Ustaz, tu sedekah ni. Tapi dia duduk mainlah hati ni, habaklah ke orang sedekah tu sama. Betul tak Ustaz? Takat RM1 tak apalah, tulis hamba Allah. Kat RM1 hamba Allah tulis Jawi tu. Punya kemal lah hamba Allah. RM1. Cuma RM10,000. Wah ni. Si ada muhaisi dia bu. Allah. Bukan orang boleh bagi apa. Kita tak bagi apa pun. Tapi kita kalau orang tak tahu apa kita buat, tak syok. Tu kan? Siapa besar ni? Cangkat tangan tengok. Hari-hari Khamis. Kan Allah SWT. Allah Rabbi SWT. Buat muka teruk.
Tengah hari buat muka teruk. Lah hati dia apa? Siapa nak tanya tu? Siapa nak tanya tu? Siapa tanya? Ai teruk ambak ni. Puasa. Ya Allah. Salah tuan-tuan. Tak puas tuan kalau dia tak abang kau orang. Duk main lah hati ni. Abanglah kau orang. Bagitahulah kau orang. Dia benci ustaz. Aku nak buat macam mana hati aku ni saat ni? Ni kerana abang kau orang. Dia pujuk aku. Tunjuk kau orang. Dia pujuk. Benci. Benci tu menunjukkan kamu ada iman. Ni. Benar hati nak buat mana? Waktu Allah memaafkan apa yang tak mampu untuk kamu kawal. Iaitu benda yang adalah hati kamu. Dan Allah hanya kira pada benda yang mampu untuk kamu kawal. Itu perbuatan kamu. Selagi kita tak tu untung jadi umat Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Kalau Allah kira sampailah hati, kita tak apalah kita, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, terlupa, terlena. Bukan saja buat lena, terlena. Masuk azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang azan lah tu. 5 minit. Panggil hampa lah tu. Kali dengan aku sekali. Abang azan tu. Sa'at. 5 minit. Dah azan lah tu. Sa'at. Bila pergi ambil uduk tu orang tengah azan tu. Okey lah. Bangkit. Nampak sofa. Baring dalam sofa tu. Sedap 7.30. Tu dia tak kira terlena. Tu buat lena. Yang itu berdosa, tuan-tuan. Wajib bertaubat. Dan cepat-cepat kena qadha balik dan minta ampun pada Allah. Tapi kalau terlena sungguh-sungguh ni. Faham ni? Dia duduk kat belakang tu, dengar kuliah lena sungguh-sungguh. Orang khomat tak sedap. Faham ni? Orang bangkit bayang, gerak dia, tak jaga. Kata mati dah orang ni apa. Tapi duduk khong-khong lena. Dan Allah SWT. Kira dia sedap-sedap, jaga-jaga esok orang main-main subuh. Dia jaga kat belakang. Ni terlena sungguh-sungguh. Tak Allah SWT. Terlena tu tak apa, Allah maafkan dia. Tapi tetap wajib kena qadha sembahyang dia tu. Faham tak? Tuan-tuan, ini kelebihan Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Puasa, wajib puasa, terlupa makan. Tapi makan buat kacang, makan apa semua siap. Kenyang lah apa semua, Alhamdulillah. Yang tak puasa hari ni, ya Allah, lupa hari ni puasa. Alhamdulillah, dapat rezeki. Ni. Han tak puasa hari ni, lah puasa ke hari ni? Lah, yang betul ke puasa ke hari ni? Ni apa Ramadan hari ni? Dia makan lagi. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu. Yang kelima, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW gandaan pahala atas perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, sesungguhnya perumpamaan kamu dibandingkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti seorang yang memperkerjakan para pekerja yang dia berkata, siapa yang mau bekerja untukku sehingga pertengahan siang dengan upah 1 qiraat? Maka orang-orang Yahudi melaksanakan dengan upah 1 qiraat per 1 qiraat. Lalu orang-orang Nasrani mengerjakan upah 1 qiraat per 1 qiraat. Kemudian kamu pula mengerjakan mula daripada solat asar hingga terbenamnya matahari dengan upah 2 qiraat per 2 qiraat. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani marah seraya berkata, kami yang lebih banyak amal, namun lebih sedikit upahnya. Lalu orang itu berkata, apakah ada aku zalimi daripada hak kamu? Mereka menjawab, tidak ada. Orang itu berkata, itulah kurnia dariku yang aku memberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ni perumpamaan Nabi buat. Dia kata, kita umat Nabi Muhammad ni, nak banding dengan orang Yahudi dengan Nasrani ni, macam orang pergi kerja. Siapa nak main kerja sini mai? Lepas tu orang-orang Yahudi pun main kerja. Daripada pagi sampai asar. Daripada pagi sampai asar. Panjang tak? Panjanglah masa dia. Banyak mana? 1 qiraat. Katalah RM10. Kata RM10. Yang bagi mudah faham tu. 1 qiraat ni, Nabi SAW, sahabat pernah tanya, 1 qiraat ni banyak mana Rasulullah? 1 qiraat ni Uhud, kata Nabi SAW. Satu bukit. Tapi nak bagi mudah kita faham, kata kerja daripada pagi sampai asar tu, dengan harga dia RM10. Mudah faham. Orang Yahudi pun sama, orang Nasrani pun sama. RM10.
Mai kita pula umat Nabi Muhammad SAW, orang Islam. Kerja daripada asar sampai maghrib. Panjang tak? Pendeklah masa dia. Bayar RM20. Bayar RM20. Nampak macam adil lah. Nampak tak adil lah. Tapi kata tuan punya pemilik tempat kerja tu, ikut suka aku lah. Aku nak bagi banyak mana. Zalim tak zalim? Ikut suka aku. Aku nak sayang kat dia, aku bagi RM20. Aku tak pernah sayang kat aku bagi RM10. Ikut suka aku lah. Aku pemilik dia. Jadi Allah akan memberi kurnia dia kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah bagi kurnia itu kepada kita. Tuan-tuan, inilah dia antara sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Musa minta untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ni kira satu riwayat yang saya nak baca sebagai penutup ceramah kita malam ni. Panjang riwayat ni. Ni boleh pergi pukul 12 malam nanti. Boleh tuan-tuan pukul 12 lagi? Boleh ha? Tuan-tuan tunggulah, saya nak balik. Lapar. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis riwayat Qatadah Ibnu Nu'man sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dalam kitab Tafsir At-Tabari. Satu hari Nabi Musa AS berdoa kepada Allah. Ya Allah, dalam kitab ini, yakni Taurat, ada diceritakan satu umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan daripada kalangan manusia. Jadikan mereka itu umatku, wahai Allah. Dalam kitab ni ada aku tengok, ya Allah, ada satu umat yang depa ni umat terbaik. Kita baca dah tadi ni, khairul ummah. Ramai-ramai depa ni umat paling baik sekali. Ya Allah, jadikan mereka tu umatku. Allah jawab apa? Itu umat milik Ahmad. Yani Muhammad SAW. Nabi Musa berdoa lagi, ya Tuhanku, dalam kitab ini ada diceritakan tentang umat yang terakhir dikeluarkan daripada bumi. Dan mereka itulah yang akan pertama-tama kali masuk syurga, ya Allah. Jadikan mereka itu umatku. Allah menjawab, ia milik Ahmad. Kita juga. Tadi cerita dah tadi kan, kita masuk syurga awal. Sallallahu alaihi wasallam. Penuh syurga dengan orang kita, ya tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. 80 daripada 120 saf dalam syurga. Tuan-tuan, jangan duk bayang saf macam ni. Satu pintu syurga tu, satu keping pintu syurga tu, nak cerita besar ni syurga ni. Satu keping pintu tu daripada bucu ni pergi bucu ni, perjalanan dia 3 hari 3 malam, pecutan kuda paling laju, tak berhenti. Ni sekeping daun ni, ni 3 daun ni, ni 3 daun ni. Satu daun pintu tu. Naik kuda 3 hari 3 malam, non-stop, tak berhenti, paling laju. Saya pernah tanya agak-agak berapa laju, lebih kurang 100 km sejam kot. 100, bawa kereta 100 km sejam, tekan autocruise tu 100 km sejam. Straight, tak berhenti makan, tak berhenti kencing, tak berhenti apa, 3 hari 3 malam. Agak-agak sampai mana agak? Tak tahu tuan-tuan. Daripada sini pi Johor baru pun baru berapa jam ya? Tengok ni. Tengok, 3 hari 3 malam. Tu besar satu pintu, satu daun pintu. Tingkat syurga ni, baina darajatain ni, dua tingkat, dua apa ni dia panggil apa? Tingkatan syurga tu, baina sama wal ard. Luas dia seluas langit dan bumi. Itu satu tingkat syurga ni. Di antara dua tingkat ni. Berapa tingkat dua ada? Mi'atu darajat, 100 tingkat syurga. Satu tingkat ni luas langit dan bumi ni. Tuan-tuan tengok luas mana? Sampai yang duduk tingkat atas tu, tengok tingkat bawah ni macam tengok bintang. Macam kita tengok bintang, itulah satu tingkat dengan satu tingkat yang lain. Ada berapa tingkat? 100 tingkat. Kita menguasai 80 daripada 120 saf yang ada dalam syurga. Maksud dia, lebih kurang berapa persen? Over 80%. Betul ni? Over 80% daripada ahli syurga tu umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua settle down dulu, baru umat-umat yang lain akan masuk.
Allah, nikmat tuan-tuan. Nabi Musa kata apa? Ya Allah, jadikan mereka tu umatku, itu umat milik Ahmad kita. Nabi Musa berdoa lagi, Ya Allah, ya Tuhanku, dalam kitab ini ada diceritakan tentang umat yang membaca kitab mereka dengan sepenuh hati lalu menghafaznya. Yang tidak pernah ada umat sebelum ini yang mampu menghafaz kitab-kitab mereka. Jadikan mereka itu umatku. Tuan-tuan tahu tak? Kita umat Nabi Muhammad SAW yang Allah bagi mampu untuk menghafaz kitab-kitab kita, Quran. Umat terdahulu tak mampu tuan-tuan. Umat-umat terdahulu hanya alim-alim ulama mereka sahaja yang mengkhatam kitab-kitab mereka tu, dan mereka sendiri yang menyeleweng kitab-kitab tu, menyebabkan orang di bawah tak faham apa sebenarnya konten dalam kitab-kitab mereka tu. Tu yang ada lepas pada tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kitab-kitab yang telah dimanipulate, kitab-kitab yang telah diubah suai ikut selera mereka. Kitab Quran Allah akan pelihara sampai hari kiamat. Satu huruf salah orang akan jumpa. Ada satu huruf salah saja orang akan jumpa. Kitab Quran Allah jaga, aku akan jaga dia Quran sampai hari kiamat. Dan tak ada umat yang mampu menghafaz Al-Quran macam mana umat Nabi Muhammad SAW. Ada anak-anak kita hafal Quran. Untung siapa ada anak hafal Quran. Kalau boleh kita hafal Quran tak? Hafallah. Tak mampu hafal Quran, hafallah surah-surah amalan. Surah Al-Mulk, hafallah. Muslimat hafal surah Al-Mulk lah. Hafal dah? Alhamdulillah. Tuan-tuan hafal tak lagi? Hafal. Pasal nak mati tuan. Kan? Takut tak kubur? Takut tak? Kamu ni tak takut nampak gaya ni. Tanya umat tak tahu. Kubur gelap tuan. Nabi kata, cerita ke Aisyah, seorang sahabat bernama Sa'ad, dia mati dalam perang Khandaq. Bergegar arash dengan kematiannya. Dia mati bergegar arash. 1000 malaikat mai sambut dia. Kata, kalau ada orang yang terlepas daripada merasa dihimpit kubur ni, Sa'ad ni orang ni. Maksud dia apa? Sa'ad tu yang mati 1000 malaikat sambut sampai bergegar arash pun berasa dihimpit kubur. Kita lagu mana tuan? Kubur gelap, kubur sempit. Takut lah tuan, takut. Tapi ada tak jalan penyelesaiannya? Ada tak? Nabi ajak kat kita. Baca apa? Surah Al-Mulk. Baca. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan takut, tuan baca. Nabi SAW suruh baca. Sahabat-sahabat Nabi SAW satu hari pergi berjalan musafir. Jalan musafir, berhenti satu tempat, pasang khemah. Tidur kat situ. Tidur kat situ. Tengah-tengah tidur, dengar bunyi orang duk baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca sampai habis. Duk cari baca, siapa duk baca ni? Siapa duk baca ni? Dengar-dengar bunyi dalam tanah. Depa pun buka-buka khemah, tengok-tengok buat khemah atas kubur. Tuan-tuan rasa lepas tu adakah depa tutup balik khemah dan sambung tidur? Tak lah tuan-tuan, bagi keluar simpan balik pi terus jumpa Nabi. Rasulullah, malam kami silap pi tidur atas kubur, kami dengar orang duk baca surah Al-Mulk sampai habis. Siapa tu? Kata Nabi SAW, Allahumma salli alaihi fa innahu bara'atun. Sungguhnya itu, ayat itu, surah itu merupakan pendinding daripada siksa kubur. Oh, tu cerita dia. Habis tu tunggu pagi. Nak kita ni tunggu pagi. Apa ya? Belajarlah apa ya? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Belajar. Sehari ambil satu ayat, sehari ambil satu ayat. Cukup 30 hari, habis 30 ayat. Daripada awal pagi tu sampai ke malam, ulang ayat yang sama.
Hari ini ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu tak payah hafal dah. Saya tahu. Tabarakalladzi. Ulang daripada pagi sampai malam. Esok masuk ayat kedua pula. Pagi sampai malam. Lusa ayat ketiga pula sampai malam. 4 ayat keempat pula. Masalah dia apa? Masuk ayat 4 ayat 1 lupa pula dah. Terpanggil kita. Buat lagu-lagu mana pun. Di 30 hari selesai 30 ayat. Ndak 1000 daya. Tak nak. Apakan daya. Ni Ustaz Samad. Kelebihan yang Allah bagi kat umat Nabi Muhammad SAW. Mampu menghafaz ayat-ayat mereka. Mampu menghafaz kitab. Yang tak mampu dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Lagi. Nabi Musa kata, Ya Allah jadikan mereka tu umatku. Allah kata, itu umatnya Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa doa lagi, Ya Allah, dalam kitab ini diceritakan tentang umat yang mendapat kebajikan pahala dengan hanya berniat. Dan jika mereka melakukannya pula, ganjaran itu akan digandakan kepada mereka 100 kali ganda, Ya Allah. Jadikan mereka itu umatku. Allah menjawab, itu umat Ahmad. Allah bagi kat kita ni, niat nak buat baik, Allah bagi pahala dah. Tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan betul-betul buat baik tu, Allah ganda pahala tu sampai 100 kali ganda. Paling kurang 10 kali ganda. Boleh pi sampai 700 kali ganda. Boleh pi sampai ke tahap Allah kata, bagi kat aku kira pahala dia banyak mana. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, keluar dari rumah dia, bawa duit lah. RM1 dalam poket. Niat. Bos Zat dalam poket tu RM1. RM1. Bos RM10 dalam poket ni, abang nak bos tabung sekali ni. Bini dia pun bola RM10. Mas sekarang, Allah rokok habis. Kau nak habis beli rokok. Ni Ustaz Muhammad. Niat pahala nak sedekah tu ada dah. Tapi kalau betul-betul dia buat mai tabung lalu bos RM1, bos RM10, bos masuk tepuk kuat, boom, gedegum. Tuan-tuan, Allah kira 700 kali ganda. 700 kali ganda. Allah sebut dalam Quran, agreement dalam Quran surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sanatin mi'atu habbah. Mana yang derma kamu infak jalan Allah seperti 1 benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. 700 kali ganda. 700% tu sedekah. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Umat Nabi Muhammad SAW Allah bagi. Niat nak buat jahat, Allah tak kira dosa lagi. Niat nak buat baik, Allah kira 1 pahala dah. Buat 1 jahat, Allah kira 1 dosa. Buat 1 baik, paling kurang 10 kali ganda. Faham ni? Buat jahat, Allah tulis dengan whiteboard marker. Nak mudah faham? Satgi minta ampun, Allah padam macam tak buat. Buat baik, Allah tulis dengan permanent marker, tak padam-padam lah. Lepas tu kita ni umat Nabi Muhammad patut tak pergi depan Allah dosa banyak, pahala sikit? Tak patut langsung. Tapi itu kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kata Allah, itu umatnya Ahmad. Lalu Nabi Musa meletakkan kitabnya di sebelahnya dan berdoa, Ya Allah, jadikanlah aku ni umat Ahmad. Diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir Al-A'raf ayat 150 dengan sanad yang sahih sampai kepada Qatadah seorang tabi'in. Tuan-tuan, jadi kita cerita dah hari ini betapa hebatnya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan tuan-tuan, semua kehebatan ini kita perolehi disebabkan kita Allah takdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sangat hebat. Kekasih Allah. Tuan-tuan, kita tak isi borang pun dulu minta jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah pilih kita. Maka ini di antara kemuliaan takdir yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tak bagi kepada orang-orang selain daripada kita, iaitu kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit pada perkongsian malam ini jadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid, pihak surau yang sudi untuk menjemput saya, dan insya-Allah kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pendakwa, pengusaha madrasah dan usahawan, jadual saya sebenarnya agak padat. Saya kadang-kadang nak makan pun tak sempat. Jadi saya perlukan sesuatu untuk memberikan tenaga dan kecerdasan. Hasilnya, susu Faiz. Kami gabungkan beras perang, kurma, ginkgo biloba bersama dengan susu kambing. Susu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuai untuk seisi keluarga. Cubalah. Susu Faiz, kecerdasan.